Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua dalam dunia ni, masalah rakyat, kesusahan rakyat, penderitaan rakyat ialah kerana politik. Tengok di Ukraine tu. Lebih dari 20 juta rakyat Ukraine dan Rusia kena COVID. 1/2 juta sudah mati. Sekarang ni pula berlaku peperangan. Berpuluh ribu mati dan 10 juta rakyat Ukraine menjadi pelarian. NATO pula sudah masuk campur. Sebab NATO menganggap ni peperangan di antara NATO dan Rusia menggunakan Ukraine sebagai proksi. Jadi mereka sekarang ni masuk campur memberi bantuan kepada Ukraine. Jadi peperangan ni tidak akan tamat. Akan berterusan, will continue. It's all about show of strength. It's all about power. It's also about ego. Di Malaysia ni pun, peperangan sedang berlaku yang sebenarnya. Walaupun bukan peperangan senjata, peperangan mulut, tapi masih berperang. Dan rakyat sudahlah susah kerana COVID. Sekarang ni rakyat akan bertambah susah oleh kerana peperangan di Ukraine dan Rusia. Kos barang naik, inflation melambung. Di England ni, rakyat menderita teruk sekarang ni. Kerana peperangan, kerana inflation dan kerana COVID. Tapi kerajaan tidak ada solution, tidak ada satu formula untuk nak selesaikan masalah rakyat. Jadi mereka cetak saja duit. Cetak duit untuk nak bantu rakyat. Tapi dengan kita mencetak duit, ini menyebabkan inflation. Jadi dia punya downside ni, printing too much money results in inflation. Akhirnya rakyat susah juga. Di Malaysia ni, apa kerajaan nak buat untuk bantu rakyat? Last tak ada cara lain bagi rakyat ambil keluar duit EPF mereka. Berilah bantuan kerajaan dan sebagainya. Tetapi, apabila kita bagi rakyat ambil duit EPF dan apabila kita memberi duit free, duit cukai kepada rakyat, maka long term dia, rakyat akan susah juga. Oleh kerana someone has to pay for all this. There is no such thing as free lunch or free money. Somebody has to pay. Akhirnya, rakyat juga yang bayar. So, generosity kerajaan membenar kita keluar duit EPF, memberi kita angpau, bantuan, grant dan sebagainya, akhirnya akan balik kepada kita. Akhirnya kita yang akan bayar. Long term, kita akan tahu risiko yang kerajaan ni ikut yang apa rakyat nak, iaitu bagi rakyat duit, bagi rakyat keluarkan duit, bagi rakyat bantuan grant dan sebagainya. It's going to hurt the rakyat later. So problemnya, cara mana kita nak selesai masalah ekonomi? Bagaimana kita nak selesai masalah kewangan rakyat? Bagaimana kita nak jaga welfare rakyat, kebajikan rakyat? Bagaimana kita nak buat ini semua? Orang politik tidak bercakap tentang ini. Orang politik tidak bincang langsung isu ini. Orang politik cuma membincang siapa akan kerja dengan siapa di dalam pilihan raya. DAP tidak akan bekerja dengan orang ni. PKR tidak bekerja dengan orang tu. UMNO tidak akan berpakat dengan orang ini. Bersatu tidak akan bekerjasama dengan orang itu. Everything is about orang ni tak akan pakat atau kerjasama dengan orang itu. Dan mereka nak adakan pilihan raya cepat. UMNO kata mereka kuat. Oleh kerana kalau kita tengok pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor, membuktikan UMNO sudah kuat. UMNO boleh kembali berkuasa. Dan UMNO boleh berkuasa
just dengan Barisan Nasional sahaja. Tak perlu berpakat dengan mana-mana parti lain. Baik Muafakat Nasional, baik Perikatan Nasional, baik pun Pakatan Harapan. Kita tidak perlu berpakat, tidak perlu bekerjasama. Tanpa dia orang, kita mampu berkuasa, kita mampu menang pilihan raya, kita mampu menang dengan majoriti. Kemungkinan majoriti 2/3 pun kita boleh. Jadi perlu kita adakan pilihan raya sekarang, dalam masa kita kuat, dan kita tak perlu bekerjasama dengan sesiapa pun. Kita saja pun dah cukup. Dan kita nak adakan pilihan raya sebab kita kuat. Kita nak adakan pilihan raya sebab kita mampu menang. Kita nak adakan pilihan raya sebab sebelah sana pembangkang berpecah dan lemah. Jadi masa inilah masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya. Masa kita kuat, masa kita boleh menang, masa dia orang lemah, masa dia orang kalah. Itu saja. Adakah dia orang nak adakan pilihan raya sebab dengan mengadakan pilihan raya nasib rakyat akan bertambah baik, masa depan rakyat akan terpelihara? No, nothing to do about the rakyat. Kita adakan pilihan raya sekarang ke tidak? Kita ada pilihan raya setahun sekali ke? Kita adakan pilihan raya 10 tahun akan datang. Kita stop pilihan raya selama 10 tahun. 10 tahun dari sekarang baru kita adakan pilihan raya. Tak ada beza. It doesn't matter. You can have pilihan raya every year. You can have pilihan raya 10 years once. It doesn't matter. Tak ada beza bagi rakyat. Kepentingan rakyat tidak berubah. Masa depan rakyat tidak berubah. In fact, masa depan rakyat akan bertambah teruk. Kalau kita tengok, katalah misalnya di England ni, masalah di England ni teruk. Bukan saja kerana COVID, kerana peperangan di Ukraine. Bertambah lagi teruk. Malaysia ni, setahun akan datang ni, rakyat Malaysia akan rasa lagi teruk ni. Walaupun duit EPF keluar, rakyat beri, kerajaan beri rakyat duit raya, tak kisah. The next 1 year is going to be very difficult for the rakyat. Rakyat Malaysia akan menderita setahun akan datang ni. Dan sekira kerajaan tidak ada formula, tidak ada cara nak mengatasi masalah rakyat, kecuali beri rakyat ambil duit EPF, dan banyak yang duit EPF ni pun habis dah. Itu saja cara kalau nak itu. You are going to suffer the next 1 year. Tengoklah, rakyat Malaysia akan menderita, akan susah setahun akan datang ni. Over the next 1 year. So, apa formula, apa dia cadangan parti politik untuk mengatasi masalah ni? Adakah parti politik sanggup duduk bekerjasama? Tak kisahlah berapa banyak parti politik duduk bekerjasama untuk mencari satu formula, satu cara untuk mengatasi. No. DAP dah kata dia tidak akan pakat dengan orang ni. UMNO tidak akan pakat dengan orang itu. PKR pun tak akan pakat dengan orang tu. PAS pun sama. Bersatu pun sama. Amanah pun sama. Semua dah keluar kenyataan, we will not work with those other people. Sebab apa? Sebab kita nak berkuasa, kita tak mau duduk di bawah payung mereka. Orang ni pula kata kita nak adakan satu payung baru. Payung untuk parti-parti pembangkang, big tent. Supaya kita boleh kalahkan kerajaan. So matlamat ni untuk di bawah satu payung ataupun satu kemah besar. Semata-mata untuk nak menjatuhkan kerajaan. Sebab apa you nak jatuhkan kerajaan? What's the reason? You nak jatuhkan kerajaan sebab you nak berkuasa. You nak ambil alih kuasa. You nak jadi Perdana Menteri. Apa yang kerajaan buat ni yang tak betul? Apa yang kerajaan buat ni yang tidak membantu rakyat? Apa dia yang sepatut kerajaan buat untuk kebaikan dan kepentingan rakyat? Dia orang tak cerita pun. Dia orang tak ada pun kata yang sebenar sepatutnya kerajaan buat macam ni supaya rakyat ni boleh dipelihara, supaya nasib rakyat ni boleh dijaga.
They have no ideas. They have no cadangan. They have no solution. Untuk apa sepatut dibuat supaya masalah rakyat ni boleh diatasi. Supaya nasib rakyat ni boleh dibela. They have no ideas. Idea dia is parti ni patut bergabung dengan parti itu atau parti ini patut bekerjasama dengan parti itu untuk menjatuhkan parti satu lagi. This party must work with this party to defeat the other party. Orang ni kena pakat dengan orang ni untuk mengalahkan orang itu. That's all. Matlamat kita nak mengalahkan. Matlamat kemah besar ni nak jatuhkan kerajaan. Matlamat Barisan Nasional ni tak mau bekerja dengan orang tu dan orang ni supaya mereka boleh memerintah tanpa power sharing, tanpa kongsi kuasa. Sebab apa? Melalui formula tu macam mana rakyat boleh, kepentingan rakyat ni boleh dibela? Tak ada. Formula tu ada ke tak ada? Orang ni berpakat dengan orang tu atau tak berpakat dengan orang itu, tidak beza. It's not going to change anything. It's all about sekira UMNO bertanding tanpa berpakat, mana UMNO akan berkuasa tanpa kongsi kuasa. Sama macam pembangkang, mereka nak adakan kemah besar atau nak semua parti di bawah satu payung, semata-mata kerana nak mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Apa faedah rakyat kalau Barisan Nasional dan UMNO dikalahkan? Bagaimana kepentingan rakyat boleh dijaga? Tak ada. It doesn't change anything. Nasib rakyat, kepentingan rakyat, masa depan rakyat tidak berubah. Kita akan masih susah masa depan dalam setahun ni. Kesusahan rakyat akan bertambah. Rakyat akan lagi menderita dalam setahun akan datang ini. Tak kisahlah pilihan raya ada ke, tak ada ke. Gantung pilihan raya selama 10 tahun ke, it does not matter. Nak adakan pilihan raya setahun sekali pun, it does not matter. Tak ada beza bagi rakyat. Kepentingan rakyat, masalah rakyat tidak akan diatasi. Masa depan rakyat, no difference. Jadi politik ni ialah politik ego. Politik tamak kuasa. Politik gila kuasa. Politik nak menjadi Perdana Menteri. Dan orang ni berpakat dengan orang tu atau konspirasi orang ni nak menjatuhkan orang tu, baik di dalam parti, baik di antara parti, is all about ego, power dan personal glory. Itu sajalah yang boleh dianggap sebagai matlamat politik orang politik Malaysia. Dan rakyat ni banyak tertipu. Dia orang ni banyak taksub kepada pemimpin ni atau pemimpin tu. Mereka rasa mereka perlu sokong orang ni atau orang tu, parti ni atau parti itu. Dan mereka fanatik. Orang Melayu ni fanatik. Fanatik nak menyokong orang ni atau menyokong orang tu atau menyokong parti ini atau menyokong parti itu. Orang Melayu ni fanatik. Tetapi mereka fanatik tak tentu arah. Oleh kerana akhirnya orang Melayu juga susah. Dan mereka salahkan Cina. Mereka kata kita susah ni kerana Cina kaya. Yang sebenarnya is nothing to do with the Chinese. Cina ni kaya ke, tak kaya ke, orang Melayu akan masih miskin. Dan orang Melayu akan masih miskin oleh kerana pemimpin-pemimpin politik orang Melayu ni tidak pentingkan masa depan rakyat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.